Oke. Good morning dan salam sejahtera kepada Insyara dan rekan-rekan sekalian. Saya Deniko Oden Adin selaku moderator bagi forum pada hari ini. Topik akan kami bincangkan ialah Active Learning, Strategy for Effective Teaching, yaitu topik 3 atau in Malay, strategi pembelajaran aktif untuk pengajaran pesan. Objektif forum ini ada 4, yaitu pertama, menjelaskan maksud pembelajaran aktif, membincangkan 3 kaidah pembelajaran aktif yaitu activity class, perbincangan kumpulan dan problem based learning. Yang ketiga, mengupas kelebihan cara pelaksanaan serta cabaran penggunaan strategi ini. Dan yang terakhir, mengaitkan strategi pembelajaran aktif dengan Sustainable Development Goal 4 ataupun dipakai SDG 4 dalam quality education yang menekankan pendidikan berkualiti, inklusif, dan peluang pembelajaran sepanjang hayat. Sebelum kita memulakan perbincangan, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita. Saudari Fazlina akan memperkenalkan apa itu definisi atau penjelasan tentang Active Learning Strategy for Active Learning. Second, Saudari Carolina yang akan membincangkan kelebihan pembelajaran aktif. Third, Saudari Aisyah yang akan menerangkan cara melaksanakan pembelajaran aktif dalam berbagai subjek. Dan yang terakhir, Saudari Sedatul yang akan berkongsi mengenai cabaran pelaksanaan pembelajaran aktif. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Saudari Fazlina untuk memulakan perkongsian. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kita pada hari ini, Cikgu Dua soalan yang diberikan. Soalan tersebut sangat menarik kerana merupakan serta untuk berfungsi pada serta kami topik pembelajaran aktif yang membincangkan tentang active learning strategies. Kita sebagai bakal pendidik perlu faham apa itu dan kenapa pembelajaran aktif ini kenapa ini digalakkan dalam pengajaran ini. Menurut pemahaman saya tentang pengajaran aktif ini ialah merupakan satu kaedah atau teknik pengajaran yang digunakan oleh guru di dalam kelas untuk memastikan semua pelajar ini terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui aktiviti seperti perbincangan, penyelesaian masalah dan kerjasama supaya murid ini lebih mudah faham apa yang diajarkan serta mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Saudari Fazlina. Oke. Terima kasih kepada Saudari Fazlina atas penjelasan mengenai Active Learning Strategy for Active Teaching. Jadi kita akan teruskan kepada Saudari Carolina untuk menjelaskan mengenai atau membincangkan tentang kelebihan pembelajaran aktif. Silakan, Carolina. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, pada pendapat saya, pembelajaran aktif ini
Terima kasih kepada soalan yang diberikan. Soalan yang berikut adalah kelebihan pembelajaran aktif. Pada pendapat saya, pembelajaran aktif lebih berkesan kerana pelajar bukan sekadar mendengar penerangan guru, tetapi turut terlibat secara aktif melalui perbincangan, aktiviti perkumpulan, dan penyelesaian masalah. Ini membantu pelajar memahami konsep dengan lebih mendalam, meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis, komunikasi dan kerjasama. Selain itu, pelajar lebih bermotivasi dan mudah mengingat apa yang dipelajari teman. Itu sahaja. Baik, baiklah, terima kasih. Dan Saudari Kuyu, Anda mendengar? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Carolina atas penerangan yang sangat jelas mengenai kelebihan pembelajaran aktif tentang topik yang kita jelaskan. Seterusnya saya menjemput Saudari Aisyah untuk menerangkan bagaimana strategi pembelajaran aktif dapat dilaksanakan dalam berbagai mata pelajaran. Persilakan Aisyah. Saudari Aisyah, sila buka mic. Dapat dilaksanakan dengan berbagai mata pelajaran. Dan kini kita akan mendengar pula perkongsian daripada Saudari Saidatun mengenai cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran aktif. Silakan. Boleh ulang balik soalan? Cabaran dalam mengatasi kah atau langkah dalam mengatasi cabaran tersebut? Baiklah, saya ulang. Mengenai cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran ini. Boleh saya datang? Boleh. Oke. Terdapat beberapa cabaran yang dapat diambil daripada pelaksanaan pembelajaran aktif ni. Pertama ialah kekangan masa. Kekangan masa. Terima kasih moderator. Okey, terdapat beberapa cabaran dalam pelaksanaan pembelajaran aktif ni. Terutamanya ialah kekangan masa. Sebab pembelajaran yang berasaskan projek ataupun penyelesaian masalah memerlukan masa yang lebih panjang berbanding daripada yang kaedah face to face. Kemudian saiz kelas yang besar, bilangan pelajar yang ramai, make it challenging for teacher untuk monitor
mentor every student participants. Lepas tu, lack of facilities and resource. Sebab tidak semua sekolah, tidak semua institusi mempunyai kemudahan. Kemudian kesediaan guru. Sebahagian guru ni kan mungkin kurang latihan ataupun pengalaman. Dan seterusnya, tahap penglibatan pelajar yang berbeza-beza. Sebab student have different level of motivation kan. Jadi some maybe passive ataupun shy. Jadi that's all untuk cabaran yang dihadapi. Terima kasih kepada Sadatun. Saya juga bersetuju dengan statement yang Saudari Sadatun telah bicarakan bahwa jumlah pelajaran banyak juga salah satu cabaran yang akan guru hadapi untuk mengajar yang dalam keadaan fisik, ada murid yang tidak berapa diajar dan lambat untuk kecap akan diajar. Jadi terima kasih. Dan kini saya akan memajukan soalan kepada Saudari Karolina. Pada pendapat Saudari Karolina, mengapakah pembelajaran aktif lebih berkesan berbanding kaidah secara tradisional? Boleh ulang? Pada pendapat Anda, mengapakah pembelajaran aktif lebih berkesan berbanding kaidah Oke, terima kasih kepada soalan. Bagi pendapat saya, mengapa pembelajaran aktif lebih berkesan berbanding kaidah syairah tradisional adalah karena pembelajaran aktif ini dia lebih berkesan berbanding kaidah syarahan tradisional karena pelajar terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Mereka bukan saja mendengar penerangan daripada guru, tetapi juga diberi peluang untuk berbincang, bertanya soalan, dan menyelesaikan tugasan bersama rekan-rekan. Hal ini dapat memupuk semangat mereka, semangat kerjasama, semangat dalam menyatukan silaturahim. Selain itu adalah hal ini juga membantu pelajar memahami dan mengingat suatu topik dengan lebih baik. Selain itu juga pembelajaran aktif ini turut dapat meningkatkan minat dan motivasi pelajar karena suasana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Itu saja pendapat saya terhadap pembelajaran aktif ini lebih berkesan berbanding dengan kaidah syarahan tradisional.
Terima kasih atas jawaban yang sangat jelas dan benar daripada saudari Carolina. Jadi kita akan masuk dalam pembelajaran seterusnya berdasarkan topik yang seterusnya mengenai SDG 4. Kita sedia maklum bahwa SDG 4 menekankan 3 perkara penting, yaitu pendidikan semua, akses yang sama rata, dan pembelajaran yang berterusan. Oleh itu, kita akan fokus untuk mengaitkan SDG 4 ini di dalam active learning. Jadi saya ingin bertanya kepada semua panel mengenai pandangan dalam bagaimana cara atau active learning menjawab ketiga persoalan SDG 4. Sebelum itu kita akan melakukan dengan saudari-saudari untuk menjelaskan mengenai SDG 4. Dipersilakan. Okay, thank you, moderator. So, definition of SDG for quality education is about memastikan semua orang mendapatkan pendidikan yang berkualiti, inklusif, punya peluang untuk lifelong learning. Maksudnya di sini setiap individu tanpa mengira latar belakang should have equal access dalam education supaya mereka dapat develop knowledge, skill, and values untuk masa depan dan contribute kepada masyarakat lah. Itulah short definition dari saya. Terima kasih terhadap SDG 4. Mari kita teruskan lagi tentang bagaimana cara active learning menyokong ketiga lama SDG. Kita dengan saudari Fazlina. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberikan. Untuk menjawab soalan tersebut, pembelajaran aktif menyokong SDG 4 kerana benda ini membantu mewujudkan pendidikan yang inklusif, saksama dan berkualiti. Melalui pembelajaran aktif, setiap pelajar diberi peluang untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti perbincangan, kolaborasi dan penyelesaian masalah tanpa mengira perbesar kebolehan atau latar belakang belajar. Selain itu, pendekatan ini juga membantu pemahaman penting seperti pemikiran kritis, komunikasi dan empati yang diperlukan dalam pelajaran sekolah. Selain itu, pembelajaran aktif selaras dengan SDG 4 untuk memastikan semua individu mendapat peluang pendidikan yang berkualiti dan mampu mencapai potensi diri masing-masing. Baiklah, terima kasih atas penjelasan. Kita akan teruskan dengan saudari Aisyah. Maaf, saudari Carolina.
Puyuh-puyuh. Oke, terima kasih moderator sekali lagi. Dari segi tiga SDG 4 itu saya mendapati dari aspek equity atau kesaksamaan bermaksud semua pelajar mendapat pelayanan yang sama, tidak kira latar belakang maupun sosial mereka sendiri. Oke. Dari segi active learning yang menyokong SDG 4 adalah dengan memastikan setiap pelajar mempunyai peluang yang adil untuk terlibat dalam proses pembelajaran seperti yang saya katakan tadi, yaitu tanpa mengira latar belakang, tahap kebolehan, tahap atau lokasi mereka. Contohnya lokasi mereka adalah contoh saya ambil dari bahagian negeri, contohnya dari bandar seperti Kuala Lumpur, contohnya Unitar sendiri, yaitu Unitar International University. Mereka ada banyak cawangan. Jadi bagi pendapat saya dari sini juga kita harus boleh lihat sendiri macam mana kesaksamaan itu boleh berlaku, yaitu main kampus sendiri perlu adil, tidak kira mana-mana cawangan. Oke, itu contoh lokasi. Selain itu, perbezaan dari kaedah pengajaran yang hanya berpusatkan guru. Active learning ini dia memberi ruang kepada semua pelajar untuk berfungsi idea dan pengalaman masing-masing. Contohnya melalui kaedah problem based learning (PBL), guru ini dia boleh memberikan situasi atau masalah dunia sebenar untuk dibincangkan. Oke. Selain itu, pelajar dari kawasan bandar maupun luar bandar, mereka dapat menyumbangkan persepsi yang berbeza berdasarkan pengalaman mereka. Walaupun terdapat kekangan seperti capaian internet yang perlahan atau internet yang tidak langsung di suatu tempat, terutamanya dalam penggunaan pembelajaran dalam talian, guru masih boleh menyediakan pelbagai saluran seperti forum, dokumen kolaboratif atau rakaman aktiviti supaya semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian. Dengan ini pembelajaran menjadi lebih saksama dan berkualiti untuk semua. Jadi kesimpulan untuk active learning dari aspek equity
dalam SDG 4 adalah memastikan setiap pelajar mendapat peluang yang sama untuk belajar, menyumbang ide, dan mengembangkan potensi mereka tanpa mengira latar belakang ataupun keadaan mereka masing-masing. Itu saja pendapat saya. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas daripada Karolina. Kita lanjutkan kepada Aisyah, saudara Aisyah. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Seterusnya untuk aspek lifelong learning. Active learning membantu mencapai SDG 4 kerana ia bukan hanya fokus kepada menghafal maklumat tetapi membina kemahiran berfikir kritis, menyelesaikan masalah dan mencari ilmu secara mandiri. Kemahiran ini penting kerana pembelajaran tidak sepatutnya berhenti selepas tamat kelas atau pendidikan formal sahaja, tetapi ia perlu diteruskan sepanjang hayat. Contohnya, dalam pembelajaran online, guru boleh memberikan topik perbincangan semasa atau aktiviti berasaskan masalah yang mendorong pelajar mencari maklumat tambahan melalui platform seperti YouTube, Google atau sumber digital yang lain. Oleh itu, kesimpulannya, active learning dapat melahirkan pelajar yang lebih berdikari dan mempunyai motivasi untuk terus belajar di luar bilik darjah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pandangan yang berbeza dan pandangan saya jadi sebagai pusat kita dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran ini merupakan salah satu pendekatan pengajaran yang menjadikan proses pembelajaran berkesan melalui pendekatan belajar bukan saja daripada guru malah terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran setiap hari. Hal ini juga dapat membantu pelajar untuk memahami sesuatu topik, meningkatkan keyakinan diri, dan bekerjasama di rekan-rekan berkelas. Sepanjang program ini juga kita telah membicarakan maksud pembelajaran aktif, kelebihan yang diperoleh oleh penggunaannya, cara pelaksanaan dan berbagai pelajaran serta cabaran yang dihadapi oleh guru semasa mengaplikasikan strategi ini belajar. Walau terdapat beberapa cabaran seperti yang dikatakan oleh saudara saya karena ini juga perlu diatasi dalam perencanaan pengajaran sesuai dengan penggunaan faedah yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelajar. Selain itu, strategi pembelajaran aktif juga selari dengan Sustainable Development Goals for SDG 4, yaitu untuk masing-masing individu dapat pendidikan berkualitas dan inklusif. Bukan sahaja, malah ia juga membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar, malah perlu memberi peluang kepada mereka untuk membina kemahiran yang lebih baik. Akhir sekali, Adi berharap perkongsian pada ini dapat memberikan manfaat kepada semua dan membuka ruang untuk kita melihat bahwa pembelajaran yang berkesan bukan hanya bergantung kepada cara guru mengajar, tetapi juga bagaimana pelajar diberikan peluang untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
Semoga strategi dan perkongsian pembelian aktif ini dapat diteruskan dan diaplikasikan dalam usaha melahirkan pelajaran mandiri, berkemahiran, dan mampu menghadapi cabaran pada masa depan. Dan oleh itu, sekian forum kita. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Kenal. Bye. Thank you.